Patutnya mereka teruskan je gameplay macam first half tadi. Jangan main defend lagi. Okey, matchday kelima, derby utara antara pasukan Penang dengan pasukan Kedah. Untuk game ni, kita boleh kata satu result yang agak fake hope lah untuk fan-fan Penang. Dan resepi comeback yang sama untuk pasukan Kedah pada tahun ni. So, untuk pasukan Penang, selepas 5 perlawanan yang berlangsung, secara rasminya, mereka tak ada lagi kemenangan. Dan untuk pasukan Kedah, mereka balik untuk dapatkan kemenangan daripada game yang lepas. Tapi beza dengan pasukan Kedah, kemenangan dalam game tu adalah kemenangan yang keempat untuk mereka selepas kekalahan yang tragis pada minggu lepas. Kalau nak diikutkan, sebenarnya agak rugi lah untuk pasukan Penang. Sebab dalam game ni, awal-awal, mereka yang leading 1-0. Tapi last-last, kena comeback 2-1. Macam mana boleh jadi macam tu? Jom kita tengok apa yang ada dalam game ni. Untuk first E, bagi pasukan Penang, Thomas Trucha ada buat 3 pertukaran dekat bahagian defense, bahagian tengah dan bahagian serangan. Dan disebabkan Casagrande injured dalam game yang lepas, so untuk game ni, Hilal naik jadi top striker. Dan untuk pasukan Kedah, Coach Aidil ada buat 4 pertukaran dekat bahagian keeper dan bahagian midfield. Untuk rekod, bagi pasukan tuan rumah, dalam 4 game yang lepas, mereka ada 3 seri dan 1 kekalahan. Dan dalam game yang lepas, mereka seri dengan Negeri Sembilan, 1 sama. Dan untuk pasukan Kedah, mereka ada 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan dalam game yang lepas, mereka kalah dengan jayanya dengan Selangor FC 4-1. Kalau kita tengok on paper untuk kedua-dua pasukan ni, berdasarkan prestasi semasa, bagi aku advantage untuk kedua-dua pasukan ni sama je dekat atas padang. Lagi-lagi orang kata derby utara pula kan. Time ni lah masing-masing nak tunjuk siapa lagi power. Kalau nak kata Casagrande injured, Kedah pun sama. Danish Buchanan tu sampai 6 bulan terus. So sebab itulah bagi aku, advantage untuk kedua-dua pasukan ni sama je dekat atas padang. Untuk first half, kalau kita tengok balik betul-betul, dalam 10 minit yang pertama, Kedah yang lebih banyak control game. Boleh nampak sama ada dekat bahagian tengah ataupun bahagian serangan, player Kedah yang lebih banyak pegang bola. Banyak build up play yang macam biasa player Kedah buat untuk bawa bola tu ke atas. Tapi, lepas je minit ke 10, boleh nampak bila player Penang dah boleh settle down, mereka dah mula naikkan intensity gameplay mereka. Time tu barulah kita boleh nampak gameplay kedua-dua pasukan ni seimbang lah dekat bahagian tengah. Tak ada lah Kedah je pegang bola tak habis-habis. Dan yang paling ketara sekali untuk pasukan Penang, mereka dah mula bergerak untuk buat serangan. Kalau awal-awal tadi, mereka lebih banyak biar Kedah dulu yang control ball dan mereka hanya tutup ruang. Tapi kali ni, mereka dah mula nak buat attacking. Dan attacking pasukan Penang ni, aku rasa semua orang yang tengok game tu boleh nampak kot. Mereka banyak bergerak daripada bahagian sayap sebelah kiri melalui Saravanan tu. Saravanan waktu first half ni memang perform lah. Dia lah yang banyak buka ruang untuk Penang buat attacking. Larian-larian dengan cross dia tu lah yang banyak bagi masalah dekat defense pasukan Kedah. Terutama sekali dekat bahagian right back, belah Mark Valles tu. Dekat situ, sebelum Penang dapat first goal, boleh kata lubuk lah. Dia lambat untuk track back player Penang yang ada dekat kawasan tu. Yang tu lah punca Penang boleh dapat first goal. Dan kalau hampa tengok balik, first goal yang Penang dapat tu pun daripada mana? Dia lah punca. Dan untuk pasukan Kedah, attacking pasukan Kedah ni, kita boleh kata dia lebih fleksibel lah. Daripada bahagian sayap pun dia try, daripada bahagian tengah pun dia try. Cuma masalah pasukan Kedah waktu buat attacking ni, satu je. Bila mereka sampai dekat kawasan final third pasukan Penang, player-player Penang banyak tutup ruang. Benda ni lah yang buatkan striker pasukan Kedah ni susah nak bergerak untuk dia nak buat percubaan. Dan last kali, mereka hilang bola macam tu je lah. Dan untuk pasukan Penang, apa yang aku perasan, gameplay mereka lepas dah dapat first goal, penetration untuk buat attacking tu dah mula berkurang. Mereka lebih banyak untuk nak balancekan gameplay pasukan Kedah dekat bahagian tengah dan tutup ruang untuk Kedah tak boleh nak buat attacking. Benda tu lah personally bagi aku agak bahaya sikit lah. Sebab mereka baru leading 1-0. Lainlah kalau dah 2 atau 3-0. Sebab selalunya bila dah dapat 1-0, tim yang kena tu, mereka akan naikkan intensity gameplay mereka untuk cari balik gol. So kalau tim yang leading tu tak block benda tu betul-betul dan biar je pasukan lawan duk try buat attacking, tu yang akan jadi macam second half tu. Untuk second half, bagi pasukan Kedah,
Sebenarnya kemasukan Fazrul Daniel tu boleh kata game changer lah dekat bahagian tengah. Kalau first half tadi Desi Marcel je hidup, tapi untuk second half ni dah ada 2 orang. Dan gameplay pasukan Kedah pun sebenarnya sama je macam first half tadi. Mereka still cuba untuk control ball dan buat attacking untuk cari gol. Dan bagi aku, yang advantage-nya lagi untuk pasukan Kedah waktu second half ni, disebabkan Penang mereka dah turunkan intensity gameplay mereka untuk buat attacking. Dia dah tak sama macam awal-awal first half tadi. Gameplay pasukan Penang waktu ni, mereka lebih kepada bertahan dan tunggu pasukan Kedah buat mistake untuk mereka buat counter attack. Benda tu lah yang buatkan pasukan Kedah ni, mereka cukup selesa untuk build up play dan buat serangan demi serangan dekat kawasan final third pasukan Penang. Yalah, dah Penang duk tunggu lah. Tak ada orang nak kacau bila mereka buat build up play. Benda tu lah punca yang Kedah boleh dapat penalti. Bila dah kerap masuk kawasan attacking third dan defend Penang pula cuba untuk bertahan, kat situlah resiko untuk buat mistake tu akan ada. Dan benda tu lah yang jadi. Patutnya mereka teruskan je gameplay macam first half tadi. Jangan main defend lagi. Dapat 2 biji, baru main defend. Barulah Kedah ada challenge time mereka nak buat build up play. Dan counter attack yang Kedah dapat yang membawa kepada second goal tu, bagi aku yang tu sebenarnya mistake lah dekat pasukan Penang. Sebab mereka tinggal 2 orang je defend dekat bahagian bawah. Yalah, mungkin mereka pun tak expect bola tu sangkut macam tu. Tapi itulah advantage lah untuk pasukan Kedah. Dan satu finishing yang cantik lah daripada Ronald Ngah. Benda ni lah yang aku rasa penyokong Kedah tertunggu-tunggu nak tengok daripada dia. Dari first game hari tu lagi sampai game kelima lah baru nak keluar bunga. Bila Penang dah kena balik 2 biji, time tu barulah mereka naikkan balik intensity gameplay mereka untuk buat attacking. Dan benda tu bagi aku jadi lah. Dan memang buat penyokong Kedah ni tak senang duduk lah hujung-hujung game. Ada je try yang Penang buat. Tapi itulah, nasib baik defend Kedah pun perform. Bolehlah juga last kali bawa balik 3 mata. End up untuk pasukan Penang, daripada ada harapan untuk first game mereka menang, last kali kekalahan yang kedua mereka dapat. Sebelum aku lupa, kredit juga dekat keeper Penang tu. Kalau kata dia tak perform malam tu, silap-silap lebih 2 biji yang Kedah dapat. Itulah dengar kata dia orang lock start. Boleh dah lakut season depan. Overall untuk game ni, bagi pasukan Penang, aku rasa ketiadaan Casagrande dalam game ni sikit sebanyak bagi kesan lah dekat bahagian attacking pasukan Penang. Sebab tak ada siapa yang nak sambut bola tinggi macam yang Penang selalu buat. Dan untuk pasukan Kedah, harapnya Ronald Ngah tu dapat teruskan momentum dia dalam game ni untuk game-game yang akan datang. Jangan main game yang ke depan ni tiba-tiba dia jadi mandom balik. Janam. Man of the match untuk pasukan Penang, aku pilih Hilal. Dia banyak buka ruang. Tapi itulah, bola je yang tak sampai kat kaki. Dan untuk pasukan Kedah, aku pilih Al-Hafiz. Hampa sendiri pun boleh tengok gameplay dan work rate dia dalam game ni. Jadi kepada anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Johor leading weh. Game ACL ni kalau buat ulasan pun seronok ni. Tapi tu lah, letih kat otak aku. Gameplay dia pun cantik kot. Memang nampak layak untuk main ACL ni. Record lah. Ui, kan tu